warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya lagi Cikgu Hana dalam protokol dan penganjuran majlis rasmi. Pada slot kali ini saya akan terangkan tentang peranan jawatan kuasa. Jawatan kuasa amat penting untuk ditubuhkan bagi menentukan kelancaran sesuatu program. Jadi setiap jawatan kuasa ini perlu tahu apa peranan masing-masing. Maka sebab itu saya dan kawan-kawan saya telah menerbitkan satu buku kecil. Buku kecil iaitu buku senarai semak penganjuran majlis rasmi yang akan saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang bersama-sama saya dalam video ini. Jadi untuk memberi motivasi kepada saya untuk terus berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon untuk subscribe dan like serta share dengan rakan-rakan yang lain video ini. Seterusnya saya akan jelaskan tentang peranan jawatan kuasa. Bila kita merancang untuk menganjurkan sesuatu majlis, penubuhan jawatan kuasa amat penting untuk dilaksanakan dengan rapi. Oleh yang demikian, senarai jawatan kuasa yang dicadangkan perlulah dimasukkan dalam kertas cadangan untuk tujuan kelulusan. Sebaik sahaja kelulusan diterima, maka surat lantikan jawatan kuasa perlulah dikeluarkan. Jadi siapa yang mengeluarkan surat jawatan kuasa, surat lantikan, urustia ataupun setiausaha program akan menyediakan surat lantikan jawatan kuasa yang akan ditandatangani oleh ketua organisasi. Selalunya kita ada dua jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa induk dianggotai oleh penaung ataupun penasihat, pengerusi, timbalan pengerusi, penyelaras program, setiausaha, bendahari dan urus setia. Bagi program berskala kecil yang dilaksanakan di peringkat dalaman, hanya jawatan kuasa kerja yang diperlukan. Jadi anggota jawatan kuasa kerja merupakan pengerusi, timbalan pengerusi, penyelaras program, setiausaha, bendahari, urus setia, semua ketua jawatan kuasa kerja dan ahli-ahli jawatan kuasa kerja. Seterusnya saya akan terangkan spesifikasi tugas jawatan kuasa utama dalam kita menganjurkan majlis. Spesifikasi tugas semua jawatan kuasa ada saya lampirkan dalam soft copy, salinan lembut senarai semak penganjuran majlis rasmi. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang jawatan kuasa yang utama seperti penyelaras ataupun pengurus program, di mana penyelaras ataupun pengurus program bertanggungjawab untuk menyelaras, merancang, melaksana dan menyelaras semua kerja-kerja jawatan kuasa yang di bawah kelolaannya. Sehinggalah dari mula sehinggalah program ataupun majlis yang dianjurkan itu selesai. Jadi semua perkara berkaitan dengan perancangan tertakluk kepada penyelaras program ataupun majlis tertentu. Kemudian kita lihat kepada setiausaha program. Setiausaha program juga mempunyai tanggungjawab yang banyak dari menyediakan surat lantikan kepada menentukan tarikh mesyuarat, kemudian menyediakan nama-nama ahli jawatan kuasa, menyediakan apa kita panggil atur cara majlis, atur cara pentadbiran dan seterusnya, membuat pelaporan.
Urusdia program pula akan bekerja sama dengan penyelaras dan setiausaha program bagi menentukan senarai jemputan dan tetamu kehormat mengikut susunan keutamaan, kemudian menyenaraikan penerima hadiah atau sijil atau cenderamata jika berkenaan, menyediakan draft surat dan kad jemputan, surat penghargaan selepas majlis, kemudian menyediakan buku pelawat dan pen dan sebagainya. Seterusnya ialah spesifikasi tugas jawatankuasa pengurusan acara ataupun kita panggil floor manager. Floor manager merupakan orang yang paling sibuk pada hari kejadian dan sebelum kejadian kerana peranannya sangat penting dalam memastikan majlis yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Jadi floor manager ini dia merancang atur cara pentadbiran bersama-sama dengan setiausaha, kemudian menentukan pergerakan tetamu kehormat semasa di dewan ataupun di pentas. Dia juga bertanggungjawab memberi taklimat kepada tetamu kehormat di bilik menunggu, kemudian memastikan buku cenderamata, buku pelawat dan pen serta kudapan ringan disediakan di bilik menunggu tetamu kehormat. Dia juga menguruskan raptai dan memberi taklimat kepada semua jawatan kuasa. Seterusnya adalah tugas-tugas pengurusan pentas ataupun kita panggil stage manager. Stage manager ini bertanggungjawab terhadap pergerakan di atas pentas. Dia bukannya orang yang menghias pentas, itu lain. Ini adalah orang yang bertanggungjawab semasa hari kejadian mengawal pergerakan pentas, di mana selalunya stage manager ini memang akan bersedia di atas pentas, menjemput tamu kehormat naik ke pentas dan menunjuk di mana tempat tetamu kehormat sepatutnya berdiri, menunjuk tempat di mana tetamu kehormat perlu memberikan ucapan dan sebagainya. Jadi stage manager selalunya memang berada di pentas, di bahagian belakang pentas dan hanya muncul sekiranya diperlukan seperti menjemput dan menunjukkan arah. Seterusnya ialah jawatankuasa pegawai perhubungan ataupun kita panggil liaison officer. Liaison officer ni selalunya dia adalah pengiring kepada tetamu kehormat. Jadi dia kena kenal pasti siapa tetamu kehormat yang perlu diiring. Kemudian dia perlu menyediakan pasukan pegawai perhubungan di mana pasukan ini bertanggungjawab untuk mengiring setiap tetamu kehormat yang memerlukan pengiring. Liaison officer atau kita panggil LO ini juga diperlukan untuk mengiringi tetamu kehormat sepanjang majlis berlangsung hingga dari awal hinggalah akhir majlis, dari saat tiba hingga saat mereka pulang menaiki kereta. Okay, jadi dia juga membantu urus dia menyediakan salutasi untuk perasmi ataupun penyampai kata alu-aluan dan pengacara majlis semasa majlis berlangsung. Ia juga perlu memastikan label tempat duduk tetamu kehormat di dewan atau di bilik jamuan khas disusun dengan betul mengikut kekananan. Kerana jawatankuasa pegawai perhubungan ini juga merupakan pegawai protokol dalam sesuatu majlis yang dianjurkan. Seterusnya saya kongsikan gambar-gambar sahabat saya di IPG Kampus Bahasa Melayu dalam melaksanakan tugas sebagai LO. Kalau dilihat arrow tu adalah Encik Raymond Mohan Rajpal dan juga Encik Selva Ratnam. Selalunya LO memakai pakaian bertai merah, kalau perempuan bertudung merah. Jadi dia mengiring tetamu kehormat. Kalau perlu pegangkan handphone, perlu pegangkan bag, tapi dia akan mengiring tetamu kehormat dari awal hingga akhir. Kecuali kalau di dewan, selalunya bila tetamu kehormat duduk, dia akan duduk di bahagian belakang, dan sekiranya tetamu kehormat bangun, dia akan bangun dan mengiringi tetamu kehormat sekiranya perlu melawat pameran dan sebagainya.
Gambaran ini pula menunjukkan LO menunjuk arah tetamu kehormat dari bilik menunggu masuk ke Dewan. Jadi susunan kedudukan tetamu kehormat bila jalan masuk ke Dewan ini merupakan susunan apabila mereka duduk di kerusi tetamu kehormat di dalam Dewan. Jadi sekiranya kita susun dari awal, senang bila masuk ke Dewan itu mereka tahu di mana tempat duduk mereka. Seterusnya ialah gambar di mana LO mengiringi tetamu kehormat masuk ke dalam kereta untuk meninggalkan majlis. Sampai di sini dahulu perkongsian saya buat kali ini. Nantikan video saya yang seterusnya, iaitu saya akan menyentuh tentang peranan stage manager ataupun pengurus pentas dengan lebih mendalam lagi.